Hadirin mukmin sekalian, begitu cepat masa waktu berlalu meninggalkan kita. Ramadan bagaikan baru sahaja kita sambut. Namun hari ini kita sudah masuk kepada 10 hari yang terakhir di dalam bulan Ramadan, yang disebut sebagai Ashril Awakhir min Syahri Ramadan, ataupun disebutkan juga sebagai pecutan yang terakhir di dalam bulan Ramadan, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala terus panjangkan umur dan usia kita, sehingga kita dapat menghabiskan bulan Ramadan yang sangat mulia ini sampailah kepada penghujungnya nanti insya-Allah. Hadirin mukmin sekalian, hari ini kita dah masuk 24 Ramadan. Bermakna kurang lebih bulan Ramadan berbaki dengan kita ni lebih kurang 6 hari sahaja lagi. Dan apabila berada pada saat penghujung ataupun pengakhiran Ramadan ini, antara benda yang sepatutnya dilakukan oleh kebanyakan di kalangan kita, iaitu kita memperbanyakkan dan mempergandakan ibadah ketaatan kita kepada Allah. Apabila Ramadan makin nak tinggalkan kita, inilah di antara benda yang sepatutnya kita lakukan, sesuai dengan apa yang pernah disebut oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berada pada 10 hari yang terakhir di dalam Ramadan, maka kata Aisyah, antara tindakan Nabi syiddatu mi'dzarah, Nabi dia akan memperhebatkan amal ketaatan baginda pada 10 hari yang terakhir, tanpa dinafikan awal Ramadan, tanpa dinafikan pertengahan Ramadan. Begitu hebat juga ibadah Nabi. Tetapi apabila Ramadan makin berada pada penghujung, kehebatan ibadah Nabi agak luar biasa, kata Aisyah. Dan tidak hanya setakat itu, kata Aisyah, Nabi tidak hanya setakat mementingkan diri baginda semata-mata, akan tetapi turut sama Nabi mengejutkan keseluruhan di kalangan ahli keluarga baginda. Dan tidak hanya setakat itu, maka Aisyah Ummul Mukminin sebut, Nabi telah bersabda kepada kami dalam satu lafaz hadis yang sangat masyhur. Kata Nabi, taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kamu semua, burulah oleh kalian semua akan malam qadar yang kedudukannya pada 10 hari yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Sebab tu bila sebut pecutan yang terakhir ni tuan-tuan, kalaulah kita nak kiaskan, walaupun kiasan ni mungkin agak tak sesuai, macam orang main bola sepak tuan-tuan. Di antara saat yang sangat genting dan setiap pasukan akan mempamerkan permainan yang bersungguh-sungguh bila? Apabila berada pada minit-minit yang terakhir, bila berada pada waktu tambahan, berada pada waktu kecederaan, 5 minit, 3 minit waktu tambahan. Maka pada waktu yang sebegini, semua di kalangan mereka akan mempamerkan permainan yang sebaik-baiknya, sama ada dapat menambahkan jaringan gol, dan kemudiannya mereka dikira sebagai pemenang ataupun juara. Maka demikianlah kita dengan Ramadan. Kita tidak hanya nak menjadi hamba yang semangat dengan Ramadan di awal dan di pertengahan sahaja, tetapi kita nak lebih mempamerkan betapa bersungguhnya kita dengan Ramadan,
lagi-lagi apabila Ramadan nak berakhir meninggalkan kita semua. Kerana kita melihat tiap kali bila masuknya Ramadan itu tuan-tuan, suasana yang berlaku di mana-mana tempat, seolah-olah benda ni bagaikan tidak ada jalan penyelesaian. Pergilah mana-mana tempat, walaupun tak semua tuan-tuan, suasana yang berlaku awal pertengahan ramai orang. Tapi makin Ramadan nak tinggalkan kita, mengapa tiba-tiba suasana itu berubah dan bertukar? Orang tak ramai lagi mari ke masjid. Mungkin ada orang kata alasan, tak apa ustaz, kami tak sempat nak solat tarawih di surau dan di masjid. Kalau kata tak sempat, buat kat rumah tak apa, ni terus tak buat tuan-tuan. Makin Ramadan nak tinggalkan, makin mereka lemah dan kurang melakukan ibadah. Sedangkan ini adalah saat ataupun pecutan yang terakhir. Soalnya mengapakah berlakunya suasana sebegini tuan-tuan? Kerana kegagalan manusia untuk memahami akan hakikat, sifat ataupun tabiat bulan Ramadan itu sendiri. Apa tabiat Ramadan tuan-tuan? Cukup mudah untuk kita fahami. Kalau kita perhatikan dengan janji yang disebut oleh Nabi dalam hadis yang begitu banyak, menjelaskan inilah sifat dan tabiat Ramadan. Apa dia tabiat Ramadan? Makin Ramadan nak tinggalkan kita, makin Allah Ta'ala perhebatkan ganjaran, tawaran, pahala kepada kita hamba-hamba Allah. Ini sifat bulan Ramadan. Antara dalil dan bukti tuan-tuan, Ramadan dia sangat sinonim dengan malam qadar. Saya tak nak bahas berkaitan dengan malam qadar, yang saya yakin asatizah sebelum ini dah bahaskan secara terperinci. Cuma kita nak sebut dan kita nak ganti sedikit. Agak-agak kita apakah hikmah Nabi sebut dalam hadisnya yang begitu banyak. Bila sebut je malam qadar, maka Nabi suruh kita beri tumpuan terutamanya pada 10 Ramadan yang terakhir. Mengapa tak diletakkan di awal? Mengapa tak diletakkan di pertengahan Ramadan? Tetapi dijanjikan malam ini berilah tumpuan pada 10 yang terakhir. Antara lain nak memastikan supaya manusia semangat mereka dengan Ramadan tidak hanya setakat di awal dan di pertengahan, akan tetapi makin Ramadan nak tinggalkan kita, makin kita perhebatkan ibadah kita kepada Allah. Sebab tu ada manusia mereka sangat menghargai kedatangan Ramadan saban tahun. Buktinya apa? Apabila Ramadan nak datang, mereka menzahirkan betapa gembiranya mereka dengan Ramadan. Tapi apabila Ramadan nak meninggalkan mereka, mereka akan menunjukkan betapa sedih dan berduka citanya mereka. Ramadan akan meninggalkan mereka. Inilah di antara reaksi yang setiap kali akan ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh para sahabat, termasuklah golongan salafus salih antara mereka dengan bulan Ramadan. Namun ada juga di antara mereka, sama ada Ramadan itu datang ataupun Ramadan itu akan tinggal, ianya sedikit tidak meninggalkan apa-apa kesan dalam hidup mereka. Kerana kata mereka, sama ada Ramadan ataupun bukan Ramadan, diri mereka tetap diri mereka. Ramadan tidak mampu meninggalkan kesan, apatah lagi nak ubah diri dan mengembalikan kualiti mereka sebagai hamba Allah yang sebenar-benarnya bertakwa kepadanya. Hadirin mukmin sekalian, sebab tu bila masuk dalam Ramadan ni, yang saya sebutkan tadi tawaran Allah antaranya malam qadar. Malam qadar ni tuan-tuan, kalaulah kita rujuk dalam satu hadis Nabi SAW, sebagaimana yang telah disebut oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala. Kata Ibnu Majah, Nabi pernah sebut dalam satu ungkapan baginda, Inna Allaha wahaba li ummati laylatal qadri wa lam yu'tiha man kana qablahu. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, Dia telah menghadiahkan kepada umatku malam qadar. Jadi bila sebut malam qadar, ianya adalah hadiah Allah.
Bila sebut hadiah, apa yang kita faham tuan-tuan? Kita nak bagi hadiah ni tuan-tuan, kita tak akan bagi ikut dana. Bukan kata duduk tepi jalan, jumpa orang walaupun tak kenal, kita ada hadiah, kita main bagi. Tak tuan-tuan. Tapi sebut hadiah-hadiah ni, kita akan bagi kepada siapa? Manusia ataupun insan yang sangat kita sayang dan kasih kepada mereka. Kepada isteri kita, kepada suami kita, anak-anak ataupun mak ayah kita sendiri. Tapi orang yang kita tak kenal, mungkin susah untuk kita bagi hadiah begitu sahaja. Maka malam Qadar disifatkan oleh Nabi hadiah Allah kepada umatku. Dan hadiah ini kata Nabi, Allah Ta'ala tak berikan kepada orang-orang ataupun umat yang datang sebelum daripada kita. Membuktikan pemberian malam Qadar ini sebagai tanda sayang dan kasihnya Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak apalah perasaan orang yang beri hadiahkan kepada kita. Kita beri hadiah kepada orang, kemudian orang yang terima hadiah daripada kita, dia tidak menghargai pemberian yang kita berikan. Kita yang memberi ni tuan-tuan, paling kurang mesti ada perasaan kecil hati. Kita bersungguh bagi dia hadiah, tapi dia tak menghargai pemberian yang kita berikan kepada mereka. Namun berbezalah sedikit dengan Allah. Allah Ta'ala dia bagi hadiah, dia bagi nikmat kepada manusia. Sekalipun manusia tidak bersyukur, sekalipun manusia tidak menghargai, sedikit pun tidak merugikan akan Allah, tetapi pasti merugikan diri manusia itu sendiri. Malam Qadar Allah Ta'ala hadiahkan kepada kita. Amat rugilah tuan-tuan, anda sekiranya kita tidak menghargai detik-detik yang Allah Ta'ala datangkan di dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Kita kena sedar tuan-tuan, ramai orang yang mereka mengharapkan Ramadan tahun ini tidak hanya setakat mereka dapat sambut Ramadan, tetapi mereka mengharapkan mereka juga dapat menghabiskan Ramadan pada tahun ini sampailah kepada penghujungnya. Tapi ingat, ada di antara mereka Allah Ta'ala izinkan, tapi ramai juga di antara mereka Allah Ta'ala tak izinkan, selagi mana sekalipun mereka meletakkan harapan yang sedemikian. Ada orang Allah Ta'ala hanya sempat bagi dia satu Ramadan sahaja tuan. Ada orang hanya sempat solat tarawih malam yang pertama sahaja bulan Ramadan pada tahun ini. Tak sempat tuan-tuan nak puasa hari yang pertama keesokan hari. Mengapa berlaku? Allah Ta'ala takdirkan umur dia tak panjang, kembali bertemu dengan Allah. Ada orang tuan-tuan tahun ni antaranya dengan Ramadan, Allah Ta'ala hanya setakat bagi dia 10 Ramadan yang pertama sahaja. Dapatlah dia berpuasa, dapatlah tilawatul Quran, bolehlah dia solat tarawih, melakukan ibadah yang lain, tapi hanya setakat 10 Ramadan yang pertama sahaja. Allah Ta'ala tak bagi sampai 10 yang kedua, Allah Ta'ala tak bagi sampai 10 yang terakhir. Mengapa? Allah Ta'ala takdirkan umur mereka tak panjang, kembali bertemu dengan Allah. Dan ada di antara mereka, sebagaimana kita yang ada pada hari ini, Allah Ta'ala bagi kesempatan tuan-tuan, kita dapat Ramadan sehinggalah ke saat ini masuk hari 24 dalam bulan Ramadan. Tapi kita belum pasti sama ada kalau hari ini kita sempat, esok belum pasti lagi sama ada Allah Ta'ala bagi untuk kita ataupun tidak, ataupun Allah Ta'ala bagi kita untuk dapat menghabiskan Ramadan sampai penghujungnya pada tahun ini, ataupun sebaliknya tuan-tuan. Kalau kita dengar tuan-tuan dan kita melihat Ramadan tahun ini lah, saya sempatlah jumpa 2-3 orang tuan-tuan. Bila berjumpa masing-masing sebut benda yang sama. Ustaz perasan tak? Perasan apa? Saya tanya. Dia kata, kalau Ustaz perasan, start daripada kita sambut awal Ramadan sampailah ke hari ini Ustaz, boleh dikatakan kalau saya lah, dia kata,
tiap-tiap hari akan dengarnya berita kematian yang berlaku. Tiap-tiap hari Ustaz. Sama ada orang yang kita kenal, orang yang rapat dengan kita, ataupun orang yang kita tak kenal, dan orang yang tak rapat dengan kita. Kadang-kadang ada orang zahir kita lihat sihat, tapi sedar-sedar dapat maklumat meninggal dunia bertemu dengan Allah. Apa yang boleh kita jawab, tuan-tuan? Kita hanya boleh setakat jawab ajal dia dah sampai, tuan-tuan. Cuma daripada satu sudut yang lain, mungkin kita yang hidup ni dalam hati kecil kita mungkin akan bercakap kesian mereka yang telah meninggal dunia. Kesian sebab apa? Sebab tak berpeluang menghabiskan Ramadan sampai kepada penghujungnya. Belum cakap lagi nak dapat sambut hari raya dengan ahli keluarga. Namun di sana, tuan-tuan, ada di antara mereka Allah Ta'ala takdirkan meninggal dunia di dalam bulan yang lain, dan keadaan kematiannya juga dalam keadaan yang baik. Tapi ada orang, tuan-tuan, walaupun meninggal dunia di dalam bulan yang baik, tapi terkadang Allah Ta'ala perlihatkan kepada kita bentuk kematiannya dalam keadaan yang tidak baik. Hadirin mukmin sekalian, saya nak sebut beberapa contoh yang kita dengar barangkali. Kematian yang berlaku sepanjang bulan Ramadan tahun ini, yang mana paling kurang cerita kematian yang berlaku ini, mudah-mudahan kita ada semangat yang sama, tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala nak takdirkan kematian kita dalam bulan Ramadan tahun ini, biarlah Allah Ta'ala jadikan pengakhiran ataupun kematian kita kematian yang baik sebagaimana Allah Ta'ala berikan kepada mereka orang-orang yang baik, tuan-tuan. Apa yang berlaku 10 Ramadan yang pertama baru-baru ini? Bagaimana kematian melibatkan Tuan Nazir sebuah masjid di Ceras, Masjid Batu 10 Ceras. Meninggal dunia si ayah ni dengan anak lelaki dia. Sebab apa meninggal dan bagaimana keadaan meninggal dunianya dua beranak ni, tuan-tuan? Pertama sekali meninggal dunia ketika mana baru lepas selesai bersahur. Sahur-sahur ni, tuan-tuan, kita kena ingat dia ni adalah ibadah. Sebab ada orang bila sebut sahur, dia fikir dia nampak sahur ni makan tu, ganti sarapan pagi, tuan-tuan. Sahur-sahur ni ibadah, tuan-tuan. Sebab Nabi sebut apa? Bersahurlah kamu. Nabi datangkan dalam bentuk fi'lul amr. Nabi perintah bersahurlah olehmu. Kerana apa? Kerana pada bersahur ini adanya barakah. Bila bersahur ni, tuan-tuan, bukan sebab makan semata-mata, yang kita nak ambil barakah yang disediakan oleh Allah padanya. Maka dua beranak ni, tuan-tuan, lepas selesai bersahur, kemudian keluar nak menyeberangi jalan, nak pergi ke sebuah surau, mendirikan solat subuh secara berjemaah. Takdir Allah, umur tak panjang, tuan-tuan. Datang sebuah kenderaan langgar dua beranak ni. Banyaklah orang buat orang ulah, banyaklah orang kata kereta ni langgar sebab kebetulan dua beranak ni pagi tu pakaiannya serba hitam. Ini semua asbab dah, tuan-tuan. Tapi yang pasti Allah Ta'ala dah tentukan ajalnya di situ, umurnya setakat itu. Datang sebuah kereta langgar dua beranak ni, tuan-tuan. Si anak ni, tuan-tuan, kan ikut saksi ada di tempat kejadian, yang kata saksi jarak dua beranak ni dengan saya ketika berlakunya kemalangan 4 ke 5 meter je, Ustaz. Waktu dilanggar ni, tuan-tuan, anak lelaki dia ni bila kena langgar terus meninggal, tak bernyawa tu, tuan-tuan. Adapun si bapa Tuan Nazir Masjid, Allah yarham, lepas kena langgar sempatlah, tuan-tuan, bernyawa kurang lebih 10 minit begitu. Tapi bila sampainya ambulan, dia pun dah meninggal dunia di tempat kejadian. Daripada satu sudut orang akan sebut, tuan-tuan, bukan kata orang lain dia sebut, tuan-tuan, kita pun barangkali akan sebut kesian. Umur tak panjang, tak sempat habiskan Ramadan, tak sempat sambut hari raya dengan ahli keluarga, anak dan isteri. Tapi daripada satu sudut yang lain,
Yang meninggal dunia ni senang kita kata insan yang sangat dipilih oleh Allah. Sebab apa? Yang tambah sekali tu apa? Takdir Allah dia dilanggar kebetulan betul-betul pada pagi hari Jumaat. Jumaat minggu yang pertama bulan Ramadan. Yang kedua tu apa? Meninggal dunia di dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, meninggal dunia dalam perjalanan, bukan nak buat maksiat tuan-tuan, nak pergi ke surau solat subuh secara berjemaah. Allah Ta'ala pilih dua beranak ni, belum tentu Allah Ta'ala pilih dan bagi kepada kita kematian yang sebegini. Memang kalau ikut nak tuan-tuan, kita nak ke pengakhiran kehidupan kita sedemikian, tapi belum kita pasti sama ada Allah Ta'ala bagi ataupun sebaliknya tuan-tuan. Apa yang berlaku 2 minggu sudah tuan-tuan? Di mana? Di Bandar Baru Selayar. Kematian melibatkan seorang pakcik, umur sekitar awal 80-an. Kalau tak silap saya 84 tahun umurnya. Meninggal dunia bagaimana dan di mana? Meninggal dunia selepas selesainya menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah di sebuah surau di Bandar Baru Selayar. Ada kata saat sedang berwirid, ada kata dah selesai berdoa tuan-tuan. Duduk santai macam ni, tiba-tiba jatuh rebah tuan-tuan. Meninggal dunia. Meninggal dunia di bulan yang baik, di tempat yang baik, dan di saat baru lepas melakukan perkara yang baik. Allah Ta'ala bagi mereka, belum tentu Allah Ta'ala bagi pada kita. Yang berlaku di Kelantan baru-baru ni, kalau tuan-tuan baca laporan akhbar, diviralkan dalam Facebook baru-baru ni, seorang pakcik demikian juga meninggal dunia di Kelantan, di sebuah masjid. Ketika mana? Baru lepas, bukan baru lepas, sedang menunaikan solat sunat tarawih. Yang berlaku di Negeri Sembilan awal Ramadan baru-baru ni, melibatkan seorang jemaah muslimat sedang berdiri solat sunat tarawih, entah macam mana tiba-tiba jatuh ke depan tuan-tuan, meninggal dunia tuan-tuan. Allah Ta'ala pilih, Allah Ta'ala bagi mereka, belum tentu Allah Ta'ala bagi pada kita. Dan tanpa kita nafikan yang saya sebutkan tadi, ada orang mati dalam bulan Ramadan, bulan yang baik, tapi kematiannya dalam keadaan yang tak baik, dan di saat melakukan benda yang tak baik, ada juga tuan-tuan. Sebab tu saya teringat ungkapan yang disebut oleh seorang ulama ketika mana dia meninggalkan pesanan kepada anaknya berkaitan dengan kematian. Apa kata ulama ni dalam satu ungkapan? Nak menggambarkan inilah bentuk kematian, dan inilah bentuk kematian yang kita semua akan lalui. Cuma kematian itu bila datang, kita tak tahu keadaan kematian kita duduk dalam golongan yang mana satu. Ada 2 jenis golongan tuan-tuan. Apa kata ulama ini ketika mana menasihati anaknya dalam ungkapan yang berbunyi, ya bunayya la tuakhir taubah fa innal mauta ya'ti baghtatan. Ia bermaksud, wahai anak-anakku, janganlah kamu suka dan gemar menangguh-nangguhkan bertaubat. Taubat benda yang jangan kita suka tangguh-tangguhkan. Ramadan adalah kesempatan yang sangat terbaik yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tidaklah doa seorang hamba di dalam bulan Ramadan melainkan Allah Ta'ala akan dengar dan angkat doa mereka. Tidaklah dosa di kalangan hamba apabila mereka minta ampun kepada Allah, melainkan dosa itu akan digugurkan oleh Allah. Ramadan adalah kesempatan yang sangat terbaik. Maka kata ulama ini, wahai anak-anakku, jangan ditangguhkan bertaubat. Kerana taubat ni satu keperluan tuan-tuan. Keperluan hidup bagi kita hamba Allah. Lagi-lagi yang namanya Muslim dan mukmin, orang Islam dan orang beriman. Sebab apa? Hidup kita ni mudah melakukan dosa. Kita ni bukan di kalangan Nabi dan Rasul Allah yang dibebaskan daripada melakukan segala bentuk kesilapan. Banyak dosa kecil yang kita buat dalam hidup ni tuan-tuan. Terkadang dosa besar pun kita buat.
Banyak kesilapan yang kita buat dalam keadaan tak sengaja, dan terkadang kesilapan yang kita buat dalam keadaan sengaja. Maka taubat adalah salah satu daripada jalan dan kesempatan yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang-orang yang beriman. Dengan tujuan apa? Nak minta ampun kepada Allah, supaya disucikan hati kita. Allah Ta'ala gugurkan dosa kita dengan kesilapan yang kita lakukan di sepanjang hidup ini. Maka oleh yang demikian tuan-tuan, persoalannya mengapakah ulama ini dia sangat menekankan soal bertaubat, jangan ditangguh-tangguhkan. Kerana kata ulama ini dalam ungkapan selepas daripada itu, fa innal mauta ya'ti baghtatan, dia nak kait juga dengan soal kematian. Apa maknanya? Kerana anak-anakku, ketahuilah oleh kamu, sifat kematian ini dia akan datang dalam keadaan tiba-tiba ataupun mengejut. Ini sifat mati tuan-tuan. Sesuai dengan apa yang Nabi pernah sebut dalam satu hadis, ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam dia cerita kepada para sahabat berkaitan dengan tanda-tanda kecil hari kiamat. Salah satu daripadanya kata Nabi, mautul faja'ah, mati dalam keadaan tiba-tiba. Ini adalah sifat kematian. Apa yang kita faham tuan-tuan? Bila sebut sifat kematian ini tiba-tiba ataupun mengejut, iaitu dua keadaan kata ulama. Keadaan yang pertama, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kematian saya dan kematian semua kita pada tengah hari ini sebagaimana golongan yang pertama. Di saat kejutan kematian datang cabut nyawa kita, biarlah kita mati dalam keadaan amal kita sudah sempurna, bekalan kita sudah cukup untuk kita baru menghadap Allah Jalla wa'ala. Dan kalau Allah Ta'ala boleh takdirkan lagi menghabiskan kematian kita dalam hidup atas dunia ni di saat kita sedang melakukan benda yang baik dan ketika mana kita berada di tempat yang baik. Contoh bentuk-bentuk kematian yang saya sebutkan di awal tadi. Mati dalam bulan yang baik, baru melakukan perkara yang baik, ataupun sedang melakukan benda yang baik, Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Akan tetapi yang sangat membimbangkan kita, andai kematian, kejutan kematian itu datang cabut nyawa kita dalam keadaan tiba-tiba, di saat amalan kita belum lagi cukup, bekalan kita belum lagi sempurna untuk dibawa menghadap Allah, dan lebih kita bimbang, andai kematian itu Allah Ta'ala takdirkan di saat kita sedang bergelumang dengan maksiat, ataupun kita sedang melakukan maksiat kepada Allah, sekalipun kita duduknya di dalam bulan Ramadan. Kita tak nafikan tuan-tuan, ya Ramadan al-Mubarak, Ramadan bulan yang sangat diberkati. Tapi ramai orang yang tak menghargai kedatangan Ramadan. Mereka tak malu dengan Allah, walaupun Allah Ta'ala sediakan bulan yang mulia bagi mereka. Maka kita lihat ada orang berpuasa, puasa mereka, tapi maksiat tak mampu lagi untuk dia tinggalkan. Puasa-puasa tuan-tuan, tikam nombor ekor tak boleh nak tinggal tuan-tuan. Sebab dia berpandangan kalau bulan mulia ni tikam nombor ekor, mana nak tahu waktu doa mustajab Allah Ta'ala perkenankan. Siap nak tikam, baca bismillah, habis tikam nombor ekor, sadaqallahul azim. Kalau orang depan saya lempang tuan-tuan. Ni apa nak cari duit lain? Dia mencampur adukkan ketaatan yang dia buat dalam bulan yang baik dengan maksiat kepada Allah. Benda yang berlaku tuan-tuan. Ada orang puasa-puasa, solat tarawih ni tuan-tuan, jaga ni sampai apa? Tak nak solat 8 rakaat sikit, dia kata nak buat 20 rakaat, bagus. Tapi aurat tetap didedahkan. Mencuri hak orang, menipu orang, ambil hak orang, buat benda yang tak sepatutnya. Akhir kita bimbang menjadi manusia yang rugi di hadapan Allah. Maka berlakulah, maka lahirlah golongan yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sangat masyhur. Kata Nabi, berapa ramai di kalangan orang yang berpuasa yang mereka tidak mendapat apa-apa di sebalik ibadah puasa yang mereka telah lakukan.
melainkan hanya rasa lapar dan juga dahaga. Di saat beribadahnya mereka mengharapkan syurga Allah, tetapi tanpa sedar dengan maksiat yang mereka campur adukan, akhirnya manusia ini menjadi golongan yang sia-sia. Kita bimbang kita bukan hanya setakat sia-sia di atas dunia, tapi lebih bimbang sekiranya kita menjadi manusia yang rugi di saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin mukminin sekalian, sebab itu marilah sama-sama kita menggunakan kesempatan pada baki hari-hari yang terakhir di dalam bulan Ramadan yang saya sebutkan tadi sebagai pecutan yang terakhir. Ayo kita anggaplah bagaikan ini sebagai Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Kita anggap barangkali Ramadan tahun yang akan datang Allah Ta'ala tak lagi pada kita, untuk memastikan kita dapat menggunakan, manfaatkan detik-detik yang berakhir dalam bulan Ramadan ini. Allah Ta'ala berikan antara kelebihannya untuk kita bertemu dengan malam qadar. Kita masih ada peluang tuan-tuan, walaupun nak kira, kalau salah satu hadis Nabi sebut malam-malam yang ganjil, malam 21 dah berlalu, malam 23 dah berlalu, ada lagi beberapa malam yang ada pada kita. Barangkali mungkin malam 25, mungkin malam 27, mungkin malam 29. Walaupun Ibnu Hajar Al-Asqalani sebut, ketika mana nak membahaskan bilakah berlakunya malam qadar secara tepat, para ulama mengeluarkan hampir 40 pandangan, kata Ibnu Hajar. Di antaranya para ulama mazhab, antaranya pandangan di kalangan sahabat Nabi. Maka di antara pandangan-pandangan ini, antara pandangan yang telah diambil oleh jumhur ulama, majoriti di kalangan para ulama menjelaskan malam qadar itu berlakunya pada malam 27 di dalam bulan Ramadan. Kalaulah Allah Ta'ala takdirkan malam qadar tahun ini diberikan malam 27, namun kita masih ada peluang dan kesempatan tuan-tuan. Ayo korbankan sedikit waktu kita pada sebelah malam dan di awal pagi. Ini musim Liga Euro tuan-tuan. Ada orang yang sanggup berjaga sebab nak tengok bola tuan-tuan. Korbankan sambil-sambil tuan, nak tengok-tengoklah tuan-tuan. Ambil ruang peluang ada. Tak dapat banyak rakaat, 2 rakaat pun alhamdulillah. Berdoalah di hadapan Allah, merintihlah di hadapan Allah, menangislah di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita, hadiahkan kita dengan malam qadar. Dan pada masa yang sama, kita sangat mengharapkan kepada Allah segala amal ketaatan yang kita lakukan sepanjang Ramadan ini Allah Ta'ala terima dan Allah Ta'ala angkat. Allah Ta'ala dengar doa rintihan kita, Allah Ta'ala gugur dan ampunkan segala dosa-dosa kita. Dan hamba apabila berada dalam bulan Ramadan, mereka tidak mengharapkan perkara yang lain daripada Allah, melainkan harapan mereka dapat menyambut cabaran Allah. Di sebalik Allah mensyariatkan ibadah puasa, mudah-mudahan kita menjadi di kalangan hamba-hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepadanya insya-Allah. Dan tidak ada ganjaran yang paling besar kepada hamba Allah yang bertakwa, melainkan Allah Ta'ala akan sediakan satu kedudukan buat mereka dalam syurga Allah yang sifatnya kekal lagi abadi. Hadirin mukmin sekalian, mudah-mudahan kita tidak mensia-siakan segala tawaran yang Allah Ta'ala sediakan pada hari-hari yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana kita tidak mensia-siakan tawaran yang manusia bagi pada kita, maka begitulah juga jangan kita mensia-siakan tawaran yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Kita dengan manusia pun macam tu dah buat hujung Ramadan ni, macam-macam tawaran hebat kan. Nak beli apa? Hujung Ramadan ni adalah waktu yang sangat terbaik. Nak beli baju raya tuan-tuan, kalau nak ikutnya begitulah. Tapi apa yang berlaku tempat kita ni, bila hujung Ramadan, waktu ni dah sibuk dengan persiapan hari raya. Cuma saya nak bawakan contoh mudah tuan-tuan untuk kita mudah faham. Kita nak bandingkan sedikit tawaran Allah dengan tawaran manusia kepada manusia. Contoh mudah tuan-tuan, kalau hari ni kita pergi bazar Ramadan. Bazar Ramadan ni mana-mana tempat ada tuan-tuan. Jarang kita dengar tempat tak ada bazar Ramadan. Pergi bazar Ramadan contoh, walaupun tuan-tuan tak minat pergi bazar Ramadan, saya tahu.
Pergi contoh, pergi petang ni nak beli juadah berbuka puasa. Nak beli apa contoh tuan-tuan? Beli apa tuan-tuan? Contoh nak beli lauk. Letaklah ayam seketul berapa sekarang ni tuan-tuan? Berapa harga? Kalau di bazar Ramadan. Letaklah RM3.50 seketul. Seketul ayam gulai. Kalau pergi pukul 3, pergi pukul 4, pukul 5, inilah harga yang kita kena bayar kepada tuan punya kedai. Seketul RM3.50, 2 ketul RM7 tuan-tuan. Tapi cuba kalau kita nak beli lauk yang sama, di kedai yang sama, tapi waktunya berbeza. Kita beli bila? Hujung-hujung nanti 5 minit, 10 minit nak masuk azan berbuka puasa. Kalau kebetulan kita pergi di kedai ni tuan-tuan, lauknya masih banyak belum dijual, agak-agak kita mustahil kalau tuan kedai tak bagi tawaran hebat pada kita. Cuba kita beli tuan-tuan, kita tanya berapa harga, dia pun kata biasa makcik jual RM3.50 seketul. Tapi dia kata ini dah petang nak berbuka, dia tengok jam dia, 5 minit lagi nak masuk azan maghrib. Dia kata tak apalah, kira mudah je lah adik. Adik ambil 5 ketul bagi kat makcik RM10, dia kata. Yang tawaran ni tak dapat pukul 4, pukul 5 tuan-tuan. Pukul 6.55, pukul 7 petang baru dapat tuan-tuan. Kalau nasib kita baik, dengan berkah tadi, dia bagi kita sekali. Esok pulang kat makcik tuan-tuan. Nak cerita tawaran manusia dengan manusia makin hujung hebat tuan-tuan. Baju raya tuan-tuan. Orang lelaki sepasang baju Melayu murah-murah, letaklah berapa? RM120 sekarang. Baju seluar hutang tak dapat tuan-tuan. Nak hutang kena beli, bayar suku pula. Inilah harga yang kita kena bayar awal Ramadan, pertengahan Ramadan ataupun sebelum Ramadan kalau kita beli. Tapi cuba nak beli baju Melayu yang sama, tapi waktunya berbeza tuan-tuan. Bila malam raya kau pergi beli tuan-tuan, mungkin kita kena bayar RM120 juga. Tapi tidak hanya setakat dapat baju dan seluar, tuan kedai bagi tawaran yang hebat. Siap bagi butang 3 set, dia bagi ketayak 1, kain songket 1 tuan-tuan. Bayar berapa? RM120. Kalau nasib kita baik, dengan patung replika dia bagi sekali tuan-tuan. Kuih raya tuan-tuan, kuih raya awal Ramadan, pertengahan Ramadan, letaklah harga mudah, 1 balang RM10 tuan-tuan. Tapi cuba malam raya baru cari kuih raya tuan-tuan, tuan kedai akan bagi tawaran yang hebat. Tak perlu bayar 1 balang RM10, ambil 3 balang, bayar RM10 tuan-tuan. Tawaran yang makin hebat bila berada pada penghujung Ramadan. Maka demikianlah Allah. Bahkan tawaran Allah, Allahu Rabbi, jauh lebih hebat jika nak dibandingkan tawaran manusia kepada manusia. Mudah-mudahan Ramadan yang ada ini, Ramadan yang mampu meninggalkan kesan yang sangat baik dalam kehidupan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kita, terima amalan kita, dan jauhkan kita daripada azab api neraka, insya-Allah. Hari ini saya nak minta izin tuan-tuan, saya ada 2 hajat saya. Yang pertama sekali, saya nak minta izin untuk lancarkan kutipan untuk dana pengajian saya tahun yang terakhir. Sebagaimana sahabat-sahabat saya lain, saya kira dah bertazkirah di sini baru-baru ini, iaitu pengajian di Pekanbaru Riau, Masjid Islam Sultan Syarif Qasim, yang insya-Allah kami akan berangkat pada pertengahan bulan Ogos akan datang, akan pergi balik untuk 2 semester yang terakhir, tahun yang keempat dalam bidang perbandingan mazhab dan juga undang-undang. Dan yang paling saya nak tumpu pada tengah hari ini, iaitu kutipan yang kedua, untuk bantu mencari keperluan pembelian pengharu dingin tuan-tuan untuk saya punya surau di Kampung Lada Jerantuh Pahang. Kalau tuan-tuan masih ingat 4 tahun yang lalu bulan Ramadan, waktu tu kalau di surau ni kuliahnya masih di atas, ingat saya. Waktu tu tuan-tuan, tahun yang pertama saya duk cari kutipan untuk bangunkan surau kami yang baru. Alhamdulillah surau dah siap dibina tuan-tuan. Macamlah surau tuan-tuan ni, cuma kami punya binaan 1 tingkat setengah tuan-tuan. Atas dewan seminar, bawah ni dewan kuliah dan dewan solat. Macam ni lah tuan-tuan, tapi canggih tuan-tuan lagi.
Sebab kami tak ada ekor, tuan-tuan keliling ada ekor, tuan-tuan. Jadi tengah hari ini tuan-tuan, saya nak minta izin kalau ikut keperluannya 8 biji ekor. Jadi sepanjang Ramadan ni alhamdulillah dah dapat cari lebih kurang 5, tuan-tuan. Ada yang beli bagi, ada yang bagi duit kemudian minta belikan. Jadi yang perlu lagi 3 biji, tuan-tuan, yang dia punya ekor ni dikira macam 2.0 apa? Puasa muda ke apa, tuan-tuan? Ha? Apa PH? PHP? Apa? Saya nak sebut tak reti, tuan-tuan. Tapi itulah yang nak carinya. Yang harga saya duk survey bawah ni, Panasonic macam tuan-tuan ni, upah siap dengan pasang lebih kurang 2,300. Jadi saya perlu lagi 3, tuan-tuan. Jadi pada tengah hari ni saya ada sediakan tabung di belakang sana. Atas kunci itu ada kupon, dan kupon ni ada nombor akaun. Anda sekiranya yang kata terus nak masuk boleh masuk, ataupun nak terus masuk dalam tabung boleh masuk dalam tabung. Kalau kata nak pay, boleh ambilkan kupon tu, ada nombor akaun bank Islam atas nama Tuan Surau Kampung Lada Jeraton. Jadi insya-Allah hadirin muslimin sekalian, kalau dapat insya-Allah kita akan ambil bahagianlah pada hari ini. Tak dapat bagi sikit pun tak apa, tuan-tuan, tak apa, tak bagi sikit, bagilah banyak insya-Allah. Jadi mudah-mudahan segala sumbangan yang diberikan pada tengah hari ini dikira sebagai sedekah jariah, khususnya ambil kesempatan bulan Ramadan yang ada ini insya-Allah. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.